السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ni sebelum menjelang Ramadan. Saya ni pakai baju Melayu, sepasang tinggal samping ni tak pasang kerana malam ni ada majlis. Selepas daripada ini nak kena segera ke majlis, jadi kita mungkin akan berhenti on time. Dan ada beberapa perkara yang mungkin akan kita bahaskan insya-Allah di dalam hadis yang kita akan baca ni. Bagi hadis yang lepas, kita bahaskan tentang riwayat Al-Hasan bin Ali berhubung dengan bacaan qunut, dan kita telah menguraikan sebahagian besar daripada makna qunut itu, iaitu qunut di dalam witir, seperti riwayat yang diriwayatkan melalui jalan Abu Ishaq As-Sabi'i daripada Buraid bin Abi Maryam, dan kita bagi tahu tentang khilaf ulama tentang hadis. Di sana ada riwayat daripada Al-Imamul Baihaqi daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa itu fil qunuti min salati subhi, untuk qunut bagi salat subuh. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar menyebut wa fi sanadihi dha'fun, pada sanadnya ada kedhaifan, yakni riwayat yang menyatakan doa Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait itu diajar untuk qunut witir. Riwayat itu kuat walaupun ada sebahagian mempertikaikannya. Yang mempertikaikannya mereka kata kerana, siapa ikuti kuliah yang lepas, riwayat Syu'bah daripada Buraid bin Abi Maryam, kerana Syu'bah lebih kukuh riwayatnya dibanding Abu Ishaq As-Sabi'i. Jika riwayat itu daripada Buraid, tidak menyebut pun kunut dalam solat witir, hanya menyebut doa saja. Jadi seorang kata ni kunut witir, seorang kata doa. Rawi ni kita dah bagi tahu secara peribadi riwayat, kekuatan individu Syu'bah lebih kuat. Sepatutnya keputusan dia riwayat Syu'bah dipakai, tapi oleh kerana ada sokongan yang lain dan tak mustahil juga, maka ramai ulama menyatakan doa Allah mahdini fi man hadait untuk qunut witir. Adapun Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait dibaca untuk qunut subuh, tidak ada riwayat yang sahih. Dan Ibn Hajar dalam kitab ni sendiri menyebut pada sanadnya ada kedhaifan. Pada sanadnya ada kedhaifan. Habis. Dalam kelas kita ni juga ada orang pelajar-pelajar tulab min Nigeria, misal Ali Amami, huwa la yafhamu al-lughat al-malayuiyah, tak faham lughah bahasa Melayu. Ma'a dhalika yajlis fi ad-dars wa yastami' ila ad-dars. Hadha عظم الله أجره لسبب صبره وجلوسه في درسنا هذا. Dia duduk dalam majlis kita, dia tak faham pun. Dia kata kat saya, ajarlah dalam bahasa Arab. Saya kata, إذا كان الدرس باللغة العربية فكثير من الحاضرين لا يفهمونه
بل أكثرهم لا يفهمونه فصار مشكلة ثانية فأنا بعد درس أترجم الدرس إلى اللغة الملوية مرة ثانية. إذن هذا أثقل علي بدلا من ذلك فأنا أترجمه إليك وحدك إلى اللغة العربية. نعم. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis yang menimbulkan perbahasan yang sengit di kalangan para ulama tentang kifiyatul ataupun cara untuk turun sujud, al-hawi ila sujud, cara untuk turun sujud. Macam mana cara turun sujud? Turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Ini satu diskusi yang panjang. Siapa yang tak ada kitab di sini? Belakang bukan ada kitab lagi ya? Habislah semua. Dars kita ni, kuliah kita ini memerlukan tuan-tuan kena tengok teks tu. Jika tak faham. Kita baca. Jadi tuan-tuan sekali nak turun tangan dulu ke lutut dulu? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu thalatha. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila seseorang kamu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan dia turun duduk. Yabruk ni turun kan, turun duduk tu seperti yabrukul ba'ir, turunnya unta. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Tuan-tuan bayangkan unta. Tuan-tuan, unta turun macam mana? Hadis ni kata letak tangan sebelum lutut supaya tak sama macam unta. Tuan-tuan tengok unta turun ke belakang atau ke depan? Ha? Tak pernah tengok unta? Sekali kita bahas kenapa hadis ni khilaf. Orang Melayu dia tak pernah tengok unta. Jadi bila dulu-dulu bila unta datang ke tanah Melayu untuk dibuat korban, unta terkejut. Bukan orang Melayu terkejut, unta terkejut. Unta ni nahar. Dia tak, orang tak perbah unta, toreh jauh tengkok dia bila nak sembelih dia. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar unta. Nahar. Dulu-dulu dia orang tak tahu, dia tambat kaki unta, tarik macam lembu, perbah dia. Unta rasa malu lah pasal dia rasa mak bapak dia pun tak kenal macam tu. Sebenarnya kita tengok, tuan-tuan boleh tengok Arab sembelih unta. Sebab tu iqal dia tu, dulu-dulu dia bubuh kat lutut unta, unta tak boleh bangun lah. Dia sembelih unta. Macam mana unta turun? Nabi kata jangan turun macam unta. Cuma hadis ni dia kata untuk tak mau turun macam unta, turun tangan dulu sebelum lutut. Hadis yang lain, ra'aitu rasul, hadis lain, wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujur. Hadis ini kata dia lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu an. Di mana hadis Wa'il kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi itu apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Tadi dia kata letak apa? Letak tangan. Sekarang riwayat Abu Hurairah,
Sekarang di riwayat Wa'il bin Hujur, dia kata, Wa'il bin Hujur, dia kata dia lihat Nabi SAW apabila sujud letak kedua lututnya rukbatayhi qabla yadayhi. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh empat daripada rawi yang ada, seperti mana yang telah kita sebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dibawakan oleh At-Tirmidzi, oleh An-Nasa'i. Dan kata Ibn Hajar, fa inna li awwal syahidan min hadis. Dia kata hadis Abu Hurairah yang tadi suruh letak apa? Letak tangan sebelum lutut, aqwa, lebih kuat daripada hadis Wa'il. Siapa yang kata ni? Ibn Hajar kata. Sebab apa dia kata? Ata alasan fa inna lil awwal syahidan min hadis Ibn Umar. Kerana hadis yang awal ada saksi daripada hadis Ibnu Umar, yang mana sahahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana Ibnu Umar dalam riwayat itu menunjukkan dia letak tangan dulu sebelum lutut. Dan hadis itu zakarahul Bukhari mu'allaqan mauqufan, dan hadis itu disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan mauquf. Ni tuan-tuan mengaji hadis ni payah sikitlah. Mu'allaq maksudnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari tanpa sanad yang cukup. Kalau sanad yang cukup, dia jadi hadis Bukhari. Tapi ba'dul ahadith al-madhkura marwiyah fi Sahih Al-Bukhari biduni sanad kamil, tanpa sanad yang sempurna. Hadis-hadis ini mu'allaq, dia tak memenuhi syarat Bukhari. Tapi kenapa Bukhari sebut? Bukhari sebut sebagai sokongan kepada perkara yang dia sebagai tajuk, kadang-kadang sebagai sokongan kepada isu. Dia tak dikategorikan sebagai hadis Bukhari. Dia kata, ulama hadis kata diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Rawahul Bukhari ta'liqan, secara mu'allaq. Okey, saya tak mau laju-laju, nanti tuan-tuan tak faham. Sekarang isunya ialah ada dua hadis, dua jenis. Satu hadis kata, dua-dua hadis ni ada benda yang sama, jangan turun macam unta. Yang ni semua ulama sepakat. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Hadha muttafaq. Tetapi ulama-ulama khilaf tentang hadis yang pertama, kata turun tangan dulu supaya jangan macam unta. Artinya kalau ikut turun tangan supaya jangan macam unta, artinya unta turun kaki ya. Artinya kalau turun kaki dulu jadi macam unta. Faham tak? Kita kata jangan jadi macam dia, pakai baju merah. Jangan pakai baju merah macam dia. Maksudnya jangan pakai baju merah kan? Ataupun kita kata jangan pergi sekolah macam dia. Kita kena pergi tengok dia sekolah mana. Faham tak? Bila Nabi kata jangan turun macam unta, kita kena tahu unta turun macam mana. Cuma dalam hadis tu dia kata turun tangan dulu sebelum lutut. Dia memberi faham kepada kita pada riwayat ini, unta turun lutut dulu. Sebab kalau kita turun lutut dulu jadi sama macam unta. Okey. Tapi hadis Wa'il bin Hujur kata Nabi SAW wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi solat tak macam unta. Nabi turun lutut dulu sebelum tangan. Tuan faham? Sekarang ada dua riwayat. Untuk yang baru tonton kuliah hadis, takut dia salah faham. Nabi tak akan silap. Nabi tak akan buat benda keliru.
Tetapi yang berlaku ialah orang yang meriwayatkan daripada Nabi. Sama ada dia keliru ataupun rawi yang riwayat tu terkeliru. Nak kata lutut dulu pergi kata tangan dulu, nak kata tangan dulu pergi jadi lutut dulu. Kita tak tahu yang mana. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ini, dia kata riwayat yang kata turun tangan dulu lebih kuat. Itu pendapat dia. Yang ni geng-geng ada tauliah dan tak ada tauliah, dengar betul-betul. Kita di Perlis ni, negeri yang paling fleksibel. Perlis ni tuan-tuan, ramai orang tak minta tauliah kita bagi. Tapi kita tak boleh terima lah. Macam ada satu tempat di Perlis ni, pergi panggil penceramah maki hamun orang, tunjuk jari tengah, kata kotor kat orang. Takkan macam tu kita nak bentuk. Dan saya kata itu mesti dia ambil tindakan. Undang-undang kan kita ambil. Ramai orang tanya, undang-undang sedang bergerak untuk ambil. Tapi kalau satu penceramah tu dia ilmiah, tak bawa hadis palsu, tak maki orang, tak mencarut, tak bawa cerita khurafat, tak suruh orang minta kat pokok. Jadi orang semua minta kepada Allah Ta'ala. Kalaupun dia bagi pandangan fiqh yang berbeza dengan kita, tapi dalam konteks fiqh yang muktabar, kita tak ada masalah. Kita luas dalam hal ni. Yang kita tak bagi, maki orang. Ada sebahagian tempat dalam dunia ni, dia tauliah dia tak bagi bukan kerana kontu salah. Kerana kontu tak satu pandangan dengan dia dalam masalah fiqh yang kecil. Walaupun orang tu yang dia tak bagi tu jauh lebih mengetahui latar ilmu dia, bidang hadis mereka, bidang fiqh apa, tetap tak bagi. Pasal bukan geng. Kita mencari pendekatan yang lain. Pendekatan kita ilmiah. Berbeza pun tak apa, tapi ilmiah, bukan maki orang, penghujahan yang baik. InsyaAllah kita bagi. Bahkan yang tak minta pun ramai kita hantar pergi, dia terkejut. Macam mana dapat? Kita bagi sejak dulu lagi. Dia amalkan 5 tahun yang lepas, 6 tahun lepas telah kita amalkan. Tapi kalau duk maki sambil ceramah, kata orang bodoh, sambil orang ceramah tunjuk jari tengah, tak boleh lah. Balik kita isu kita. Hadis yang pertama ni, hadis yang kata turun tangan dulu sebelum lutut. Hadis ini telah disokong oleh beberapa golongan, beberapa kumpulan, beberapa tokoh, minoriti. Ini pendapat minoriti yang menyokong hadis ini. Kata sahih Abdul Haq Al-Isbili. Siapa lagi yang sokong hadis? As-Suyuti. Yang moden ni Albani. Sebab tu Albani dalam sifat solat Nabi, dia tak suruh turun tangan dulu sebelum lutut. Kerana dia pakai hadis ni. Ulama-ulama, majoriti para ulama, mereka tidak menerima, menyokong hadis Abu Hurairah di dalam kes ni. Al-Imam Ibn Qayyim dia kata hadis ni rawi tu keliru. Kalau turun, jangan turun macam unta. Unta keadaan dia turun ke depan dulu. Samalah kalau orang tu pergi turun tangan dulu, maka dia jadi macam unta lah. Sepatutnya rawi nak kata Ibn Qayyim, falyadha rukbatayhi qabla yadayhi, letak dua lututnya sebelum tangannya. Dia pergi kata letak dua tangannya sebelum lututnya. Macam mana dia orang boleh kata macam tu? Sebab mereka boleh kata begitu kerana mereka mempunyai syak kepada rawi yang ada dalam hadis ini, iaitu Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dia mengambil hadis ini daripada gurunya, iaitu Muhammad bin Abdullah ibn Hasan, yang dikenali sebagai An-Nafsus Zakiyah. Ad-Darawardi dia ada masalah di sudut untuk adil pada dia. Sebahagian orang mentadhaifkan dia, melemahkan dia. Dia ni ada masalah di dalam keliru.
Kalau dia riwayat hadis daripada tulisan dia, yang dia tulis, dia okey. Tapi kalau dia riwayatkan hadis daripada ingatan dia, dia jadi keliru. Dan ini ulama-ulama hadis telah buktikan banyak tempat dia telah berlaku kekeliruan yang seperti itu. Dan dengan itu mereka tidak menerima riwayat yang diriwayatkan hadis Abu Hurairah yang kata letak tangan dulu sebelum lutut. Dan ini adalah majoriti mereka yang tidak menerima hadis ini di atas dasar kekeliruan Ad-Darawardi, iaitu Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi yang mengambil hadis ini daripada gurunya, iaitu Muhammad bin Abdullah ibn Hasan. Okey, itu alasan mereka. Dan mereka menyatakan bahawasanya tak ada riwayat yang boleh menyokong hadis ni. Dia macam ni tuan-tuan, kalau ada hadis dia katalah dhaif, tapi rawi dia tu ada dhaif sikit, tapi ada riwayat lain, hadis lain yang sokong isi kandungan. Apa yang menjadi kandungan dalam hadis itu, matan itu, ada syahid dia panggil, ada support, ada sokongan daripada hadis yang lain. Dia boleh angkat daripada dhaif, boleh naik pergi jadi hasan, maka diterima. Macam ni nak bagi faham. Satu orang dia ni kuat pelupa ataupun ada selalu lupa, he told us something, kita pun dengar dia cerita ke kita, kita kata dia ni betul ke, ingat ni lagi yang silap, aku pergi pakai dia pesan benda lain, kan pesan benda lain. Datang satu orang yang okey ingatan dia sebut benda yang hampir sama, mungkin ayat berbeza tapi maksudnya sama. So kita boleh apa? Bolehlah yang ni, kita angkatlah. Okey. Ada bukti sokongan. Itu nama dia syahid. Satu cara lagi dalam hadis, rawi itu dia lemah, tapi hadis yang sama ada rawi lain juga riwayat. Misalnya satu hadis, satu guru hadis, nak bagi mudah faham, ada 3 orang dengar daripada dia. Seorang ni dhaif, dalam rekod catatan dia tak kuat, tapi kawan dia yang lain yang dengar daripada guru tu cerita sama. Yang tadi hadis lain langsung, isi sama. Yang ni hadis tu juga dia cerita sama. So dia panggil mutaba'ah. Dia ada ikutan lain, jalan lain yang boleh menyokong ya. Tuan-tuan faham saya cerita ni? Faham tak? Cikgu bakar macam tak faham. Tuan-tuan faham? Ya. Tak, kita mengaji bagi faham sebelum dapat tauliah. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita lihat dia kata hadis ini ada mutaba'ah dan syawahid. Maksud dia itu. Kadang-kadang hadis ini ada mutaba'ah, walaupun dia lemah, ada jalan lain tu. Hadis itu juga mari ikut lain. Misal malam majlis lah. Dalam majlis bamat kita dengar saya cerita, satu orang dia tak percaya bamat, dia pergi tanya orang lain yang hampir semalam mufti kata apa, dia cerita balik. Okey ya, dia kata bamat cerita, aku ingat aku silap. Itu nama dia mutaba'ah, riwayat yang sama. Syahid tadi macam mana? Bamat cerita kata satu hadis macam ni, kita tak percaya, tapi ada orang lain dia mai cerita hadis lain, tapi makna dia sama. Mungkin occasion yang lain, kejadian yang lain Nabi sebut, tapi makna dia sama. Ataupun melalui kepala rawi yang lain. Satu Abu Hurairah, yang ni Ali umpamanya, tapi konten dia sama. Tuan-tuan faham? Nak bagi faham basic ilmu tu.
Hadis ni yang kata turun tangan dulu ni, ulama hadis ni dia bahas, dia kata tak ada jalan untuk sokong dia. Kerana jalan-jalan yang ada tidak menunjukkan macam tu. Memang ada hadis, tapi semua dok kata jangan turun macam unta. Tapi mereka tak kata letak tangan dulu, melainkan sebelum lutut. Melainkan apa yang disebut tentang riwayat Abdullah ibn Umar. Itu bukan Nabi, tapi dia. Itu pun riwayat itu telah dipertikaikan tentang rawi yang dianggap ada kekeliruan. Siapa yang keliru? Kerana riwayat Abdullah bin Umar tu, yang kata Abdullah bin Umar turun tangan dulu sebelum lutut tu, pun datang melalui Ad-Darawardi tadi. Dan Ad-Darawardi itu terkenal dengan kekeliruan dia di dalam masalah-masalah tertentu. Bukan, dia tu bukan ditolak mutlak, tetapi dia terkenal di dalam hadis lain. So hadis ni menyebabkan hadis ni telah didhaifkan oleh banyak di kalangan para ulama. Mereka tak terima. Mereka kata, dan kalau saya nak syarah ni panjanglah hujah-hujah mereka di dalam masalah ni. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi apa? Yang ada ialah sekarang riwayat-riwayat yang ada yang lain, sahabat menyaksikan bahawasanya Nabi SAW wan hatta bitakbir, bila nak sujud, hatta sabaqat rukbatahu yadahu, sehingga lutut Nabi mendahului tangannya. Yang ni ada macam-macam riwayat, beberapa riwayat lah yang menunjukkan lutut Nabi mendahului tangannya. Dan sebagai riwayat Nabi kata letak sebelum letak muka dan letak tangan. Jadi semuanya menunjukkan bahawasanya seseorang yang sujud ialah dia meletakkan lutut dulu sebelum tangannya, yang merupakan pendapat majoriti para ulama. Yang kata tangan dulu ni pun bukan tak ada ulama. Dalam qaul mazhab Malik ada, dan semua ada beberapa qaul ulama yang kata. Tapi majoriti para ulama tidak menyokong apa yang ditarjihkan oleh Al-Albani dalam buku Sifat Salatun Nabi, yang menyatakan yang kuatnya ialah letak tangan dulu sebelum lutut. Dan ini jumlah yang besar di kalangan para ulama, dan mereka berhujah bahawasanya antara alasan mereka yang pertama, macam saya sebut tadi, hadis-hadis yang datang ni yang khilaf tentang perkataan letak tangan dulu ataupun lutut dulu. Tapi ulama tak khilaf tentang jangan turun macam turun unta. Turun unta tu orang nampak, dia turun ke depan dulu. Kalau kita turun tangan dulu macam unta lah. Habis tu golongan yang kata turun tangan dulu jawab apa? Dia kata unta ni tangan dia tu di kaki dia yang depan tu. Di situlah tangan, di situlah lutut. Unta bila turun, dia letak lutut, letak tangan. Tangan unta di kaki dia yang depan tu. Jadi dia turun macam tu. Itu dia kata yang dipahami oleh orang Arab, dan itu juga yang disebut oleh dalam lisanul Arab. Ahmad Syakir antara yang menyokong hal ni. Itu antara argument mereka. Majoriti para ulama mereka kata Nabi bercakap tentang hay'ah, tentang bagaimana turunnya unta. Dan orang yang sujud tu kita tengok macam mana keadaan dia. Kalau dia sujud turun tangan tu, zahirnya dah macam unta. Tanpa kita nak kira tangan unta yang pada sisi orang Arab yang dulu-dulu. Dan ini adalah argumen mereka. Kemudian antara argumen mereka lagi ialah semayang ni sifat dia ni tak pelik. Dia adalah satu benda yang pelik. Manusia ni semayang ni lunak, tiba-tiba pergi terjun tangan dulu, tidak yalik, tidak bersesuaian dengan sifat solat tu sendiri.
Tapi kalau turun kaki dulu, maka itu lutut dulu, maka itu nampak tertib di dalam turun. Tak nampak kasar. Bayangkan orang berdiri nak turun gedebum macam tu. Kasar, nampak macam unta turun kasar tu. Tapi kalau turun lutut dulu, stabil. Ini juga merupakan hujah jumhur. Sehingga Imam Syaukani kata, isu ni ialah isu antara mata yang tengok dan riwayat yang ada. Riwayat Wa'il bin Hujur ni pun ada dhaif dia. Iaitu kenapa ada dhaif? Kerana di dalam riwayat bin Hujur ini ada rawi yang bernama Syarik bin Abdillah Al-Qadi. Riwayat yang Wa'il ni riwayat yang kata turun lutut dulu. Yang tadi saya kata tadi Ad-Darawardi, masalah Abdul Aziz Ad-Darawardi. Habis Wa'il ni tak masalah ke? Riwayat Wa'il pun masalah juga. Masalah dia sebab apa? Sebab Syarik dalam rawi tu, dalam salah seorang rawi tu, untuk kena faham ni saya cakap hadis. Dia bukan tulis Wa'il qala Rasulullah. Nak sampai ke Wa'il tu kena ada rawi dia yang nak pergi ke Wa'il. Riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah ni yang kata letak lutut dulu sebelum tangan ni, riwayat ni sahabat tu nama apa? Wa'il bin Hujur. Tuan-tuan kena ingat. Hadis yang kata letak tangan dulu hadis Abu Hurairah. Tuan-tuan ingat dah? Kena minum ayak ni. Hadis yang kata letak lutut dulu ialah hadis Wa'il bin Hujur. Dia pertarungan dua hadis ni. Tadi hadis yang kata Abu Hurairah kita kata dhaif sebagai didhaifkan oleh sebahagian disebabkan Ad-Darawardi tadi. Cuma Ibn Hajar kata walaupun dia nampak dhaif tapi dia lebih kuat kerana ada sokongan riwayat Ibnu Umar. Tapi kita bagi tahu riwayat Ibnu Umar juga tak membantu pada sisi sebagian ulama. Habis itu hadis Wa'il pun masalah. Sebab dalam hadis Wa'il ada seorang rawi nama dia Syarik bin Abdillah Al-Qadi. Tentu ingat ni. Syarik bin Abdillah Al-Qadi ni dia antara pro and con. Ada orang dhaifkan dia terus, ada orang kata dia siqah terus, ada orang kata kena bahagi. Dia ni Al-Qadi, dia pernah jadi hakim. Qadi ni hakim lah. Zaman lah qadi nikah kahwin. Itu lain. Jumpa tok qadi. Qadi tu bukan maksud nikah bukan kahwin. Tok qadi tu maksud apa? Hakim lah. Tapi lah dah orang nak nikah pergi jumpa dengan hakim, lama-lama orang faham tok qadi tu untuk menikah kahwin. Di dalam sistem pentadbiran dulu Islam, dia hakim satu mahkamah aja. Hakim tu Arab panggil qadi. Qadi. Jadi Syarik bin Abdillah Al-Qadi dalam hadis Wa'il bin Hujur dia dhaif pada sebahagian ulama wa siqah pada sebahagian yang lain. Ulama-ulama yang mendetailkan masalah Syarik ni dia kata sebelum dia pegang jawatan qadi dia okey. Selepas dia pegang dia tak okey. Dia jadi lupa. Ada orang lepas pegang jawatan dia lupa. Memanglah. Tu pun tengok orang politik. Sebelum pilihan raya cakap lain, lepas menang dia cakap lain. Sebab dia terlupa. Sebab dia pun tak riwayatkan hadis. Kalau tidak kita tak tahu nak turun tangan dulu ke kepala dulu. Syarik bin Abdillah Al-Qadi dia telah dianggap lemah setelah dia menjadi qadi. Tetapi para ulama menyatakan bahawasanya hadis ni dia bukan riwayat selepas dia jadi qadi. Hadis ni dia telah meriwayatkan hadis ni adalah sebelum dia menjadi qadi. Macam mana dia boleh tahu? Sebab dia kata dia ambil hadis ni daripada Yazid bin Harun Al-Wasiti. Tentu kena ingat banyaklah. Yazid bin Harun Al-Wasiti ni dia ambil daripada guru dia. Guru dia ni dia ambil sebelum dia jadi qadi. Itu cara dia nak trace zaman bila dia ambil siapa. Jadi dengan itu mereka kata hadis ni diterima untuk sebahagian yang menerima.
Okey, itu saya nak sebut pertarungan. Jadi kalau orang tanya, ada tak ustaz, hadis yang ada ulama ni kata dhaif, ulama ni kata sahih? Ada. Hadis kekeh macam ni lah. Ada tak hadis pun dia kata bukan semua ulama sepakat? Ada beberapa hadis, tapi janganlah kerana ada apa hadis ni kau nak kata semua hadis-hadis yang terang sahih pun bukan ulama sepakat. Lebih baik kita pergi minta kat Tok Wali, lebih baik. Jangan. Itu lain. Itu orang yang tidak memahami ilmu ni. Ada beberapa kes hadis, bukan semua. Hadis-hadis yang teknikal, yang seperti ini, kerana rawi tu kita nak tahu dia riwayat masa tua ke masa muda ni. Kalau kita masa bila kita tak ingat, masa tua masa muda? Daripada muda sampai ke tua tak ingat. Yang tu yang betul. Keluar pada majlis ni pun saya tanya sekali nama pun tak ingat dah kan. Okey, berdasarkan kepada hadis yang telah kita kemukakan ini, macam mana yang saya sebut bahawasanya berlaku kekeliruan di kalangan para ulama di dalam hal ini. Maka kalau kita dapat simpulkan masalah ni, kita simpulkan bahawasanya majoriti para ulama menyatakan bahawasanya dalam solat turun lutut dulu sebelum tangan. Minoriti para ulama menyatakan turun tangan dulu sebelum lutut. Ni khilaf. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang orang yang tuduh ni Wahabi turun tangan dulu, jenis manusia dangkal pengetahuan. Albani kata turun tangan dulu. Ibn Baz, Syekh Utsaimin, yang mereka tuduh Wahabi, Albani pun mereka tuduh Wahabi, dua-dua ni kata turun lutut dulu. Kerana benda ni khilaf fiqh. Kalau orang yang tak tahu, tengok. Sebab itu banyak mengetahui ilmu akan lebih lapang dada kita. Isunya bukan orang nak menentang Allah dan Rasul. Isunya orang nak tahu mana yang Nabi buat. Semua orang tahu Nabi kata jangan turun macam unta turun. Cuma orang tak tahu unta ni yang mana yang dia maksudkan. Orang nampak cara unta turun tu, tapi ada masalah. Hadis tu kata tangan dulu sebelum, letak tangan sebelum lutut bagi yang pegang. Habis tu nampak macam unta turun depan dulu, tapi dia takwil pula, tak, pada orang Arab di kaki unta tu lah tangan di bahagian ni, dan kaki dan lutut, kaki tangan dan lutut. Itu orang Arab panggil pada unta. Jadi dia takwil begitu. Yang lain kata tak, hai'ah unta tu, keadaan unta tu, burukul ba'ir, turunnya ba'ir, tengok tu pun kita dah faham dah. Itu adalah pendapat majoriti. So kalau kita tengok orang turun dengan lutut dulu pun tak apa, ada takwilannya. Turun dengan tangan dulu pun ada pendakwilannya. Tak dikata telah bid'ah kau turun lutut dulu dan telah bid'ah kau turun tangan dulu. Tapi kalau lutut sakit, tak boleh turun lutut dulu bila tua. Boleh tak turun tangan dulu? Boleh turun tangan dulu. Cikgu Bakar tangan dulu, lutut dulu. Tangan dulu. Kan? Janganlah kata Cikgu Bakar semayang macam unta pula. Kan? Itu mungkin di atas qaul ya Albani sebut, ataupun di atas suasana apabila sesuatu orang sudah umurnya, kemungkinan dia tak boleh. Yang penting Nabi SAW tidak memberatkan dalam hal yang seperti ini. Nabi mungkin nak masuk juga, sebahagian para ulama memahami jangan turun kasak. Jangan turun tu kasak. Semayang elok-elok. Kan? Sebahagian orang dia semayang di tingkat atas, kita duduk tingkat bawah, tahu bunyi gedebung, dia ni terjun katil ke? Rupanya dia solat. Kan? Yang tu memang burukul ba'ir, turun seperti unta. Dan ini adalah merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Masa tak banyak, saya ada beberapa soalan saya jawab yang ini yang ringkas ni lah.
seorang yang melakukan dosa syirik, kalau dia bertaubat sebelum mati, adakah taubatnya Allah terima? Sebab ada yang berkata Allah tak ampun dosa syirik walaupun dia telah bertaubat. Pertamanya, an-nas ini antara nas dan nas. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyatakan bahawasanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bagi tahu kepada hamba-hambaku yang telah kecewa dengan diri mereka, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah mengampunkan segala dosa. Satu. Yang kedua, Allah juga menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tak mengampunkan orang yang mensyirikkannya. Allah tidak mengampunkan jika ia disyirikkan. Terjemahannya. Dan ia mengampunkan selain daripada itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi macam mana? Satu kata ampun. Semua jangan putus. Satu kata, siapa kalau Allah disyirikkan, Allah tak ampun. Nas-nas ini kita akan tengok orang yang musyrik bila dia masuk Islam, Tuhan ampun tak dosa dia? Maksudkan Allah ada ampun. Kalau tidak, Allah memang tak ampun jika dia disyirikkan. Semua orang yang musyrik tak boleh diampun. Jadi apa maksud Allah tidak diampunkan? Maksudnya ialah jika seseorang itu mati di dalam keadaan mensyirikkan Allah, dia tidak akan diampunkan. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensyirikkan Allah, dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Sambungan ayat itu. Wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi kalau dia mati, dia syirikkan Allah, kemudian dia mati, dia tidak akan diampunkan. Dalam arti kata lain, khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Habis beza dengan dosa lain, beza. Kalau orang tu mati, la samahallah, na'udzubillah, sedang minum arak, tapi dia tidak mensyirikkan Allah, dia minum arak, dia berdosa tak? Berdosa. Tapi mungkin tak Allah ampun dia? Allah dia mati, mungkin Allah azabkan dia, kemudian Allah ampunkan dia. Mungkin juga Allah timbang antara pahala dan keburukan dia. Mungkin kalau keburukan dia kan mengatasi kebaikan dia, dia dalam neraka, tapi kebaikan dia mengatasi keburukan dia, maka dia di dalam syurga. Hatta kalau dia mati dalam keadaan berzina pun, ada peluang untuk Allah mengampunkan dia, kerana rahmat Allah. Hanya Allah beritahu syirik. Sebab itu ada sahabat yang dipanggil dia Abdullah, kan, apa nama, yuqal lahu himar, orang gelang ada himar. Sebagian riwayat kata dia Nuaiman. Dia wa kana yashrabul khamr, dia minum arak. Dibawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata idribhu, pukul dia. Fa minna man yadribuhu bi yadihi wa minna man yadribuhu bi thawbi. Ada yang pukul dengan baju, ada yang pukul dengan tangannya. Ada orang kata Allah makhzi, Allah mal'in, Allah celakalah dia, Allah laknat dia, rugi dia. Nabi kata la tal'anu fa inni a'lamu innahu yuhibbullah wa rasuluhu wa rasulahu. Jangan laknat dia kerana aku tahu dia menyayangi Allah dan Rasulnya. Macam mana dia minum arak menyayangi Allah dan Rasulnya? Maksudnya ada orang minum arak, kelemahan dia, tapi dia sayang Allah dan Rasulnya. Sebab tu Quran kata, wa minhum man zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya. Wa minhum zalimun li nafsihi, orang yang menzalimkan dirinya. Masih lagi ada peluang untuk masuk syurga. Tapi jika sekiranya dia mati dalam keadaan syirik, tengah duk percaya, duk minta wahai wali tolonglah aku, tak doa pada Allah, tak boleh.
kena pi melalui wali. Ini dia kata khilaf, padahal perasaan dia, ta'zim dia telah pergi kepada apa yang disebut tu, sehingga rasa tidak besar lagi kalau memanggil ya Allah, melainkan kena panggil ya kutub, ya sekian. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan hal itu pada Allah Ta'ala. Ini sangat bahaya. Walaupun ada orang petua tak benda ni khilaf, ada yang kata dosa besar, ada yang kata tidak sampai syirik, ada yang kata syirik khafi, ada yang tapi ini adalah menyeru selain daripada Allah. Jika perasaannya, pergantungannya kepada apa yang dia seru, jika tidak, takkan dia akan seru. Boleh direct ya Allah, dia tak mau. Quran aja Rabbana, dia tak mau. Ya Rabbi, dia tak mau. Saya bukan petikan masalah tawassul, tawassul lain. Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila Rabbi, wahai Muhammad, aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku. Tapi bukan dia minta ya Rabbi liyaqdi hajati, supaya Tuhan menunaikan hajatku. Allah yang menunaikan, bukan untuk Muhammad menunaikan hajat. Pun begitu kita tak tengok sahabat-sahabat kemudian selepas daripada itu semua pakat dia panggil ya Muhammad unsur, ya Muhammad aghisna. Tak ada. Ya Muhammad madad madad, ya Muhammad, tak ada. Mudah-mudahan Allah selamatkan akidah kita semua. Ini bukan soal khilaf fiqh, tapi ini soal yang sangat bahaya jika ia jatuh ke daerah syirik. Innallaha la yughfar, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampunkan jika ia disyirikkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.